Maha 2022, 26 MOU dimeterai, nilai pelaburan lebih RM4 bilion ditandatangani. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Siasatan terhadap beberapa individu berkaitan isu kapal tempur pesisir LCS berjaya dilengkapkan. Kertas siasatan telah diserah kepada Jabatan Peguam Negara untuk pendakwaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerusi kenyataan memaklumkan siasatan menjurus kepada penyelewengan dan pengendalian projek pembinaan LCS. Pihak Suruhanjaya telah mengesyorkan agar beberapa individu dituduh di mahkamah. Dapatan dan sur sedang diteliti Jabatan Peguam Negara. Semalam, Jemaah Menteri menggesa SPRM supaya menyegerakan siasatan isu LCS. Perdana Menteri berkata perkara itu dibincangkan secara terperinci pada mesyuarat Jemaah Menteri dan meminta Peguam Negara melakukan pendakwaan jika terdapat bukti kukuh. Malaysia dan Jepun perlu meneroka bidang kerjasama baharu berkaitan inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG melalui projek dan program yang dilaksanakan di bawah dasar pandang ke timur. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini termasuk mempelbagaikan kerjasama dalam bidang krisis bencana, masyarakat menua, ekonomi digital, sains, teknologi dan inovasi serta pertumbuhan hijau. Menurut laporan risiko Global Forum Ekonomi Dunia WEF 2022, isu-isu seperti perubahan iklim, kesan sosial populasi yang semakin menua dan polarisasi sosial selepas pandemik COVID-19 dijangka memberi kesan serius terhadap ekonomi dan mata pencarian kebanyakan negara dunia dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sehubungan itu, saya menggesa agar bidang-bidang kerjasama baharu berkaitan inisiatif alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG dapat diterokai oleh kedua-dua negara melalui projek dan program yang dilaksanakan di bawah DPT. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali membacakan teks ucapan Perdana Menteri pada majlis pembukaan seminar perniagaan ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur di Ibu Negara. Sebanyak 26 memorandum persefahaman MOU dimeterai dengan nilai lebih RM4 bilion sejak berlangsungnya pameran pertanian, hortikultur dan agropelancongan Malaysia Maha 2022 pada Khamis lepas. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, dengan penyertaan lebih 1,500 pempamer, pihaknya menyasarkan nilai pelaburan melalui MOU melebihi RM6 bilion sepanjang penganjuran Maha 2022. Dari segi pencapaian nilai jualan dan sebagainya, setakat semalam nilai jualan dan juga padanan sama ada secara jualan langsung, jualan melalui maya dan juga padanan telah mencecah lebih daripada RM163 juta. Kita sasarkan sehingga akhir nanti. Di samping itu, rekod pengunjung sehingga hari ini adalah seramai 600,000 orang dan 200,000 lagi menerusi dalam talian. Penunggang perkhidmatan P-Hailing perlu mengambil lesen vokasional khas dan ia berbeza dengan lesen vokasional GDL. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, lesen vokasional khas ini akan dilaksanakan secara dalam talian melalui kursus induksi. Saya semalam dah terangkan dan nampaknya ramai dah faham, mereka pun menyambut baik. Saya kata, no. Bukan GDL yang kita nak buat. Lesen vocational sebagai pendaftaran, daftarkan mereka mengikut kaedah undang-undang. Itu saja. Ya? Jadi soal pembayaran tak jadi masalah.
akan dibuat token dan saya dah bagi jaminan semalam pun. Sebelum ni saya pun dah kata saya akan bagi moratorium walaupun secara token. Buat julung-julung kalinya dianjurkan oleh Lesen vokasional khas itu bertujuan memberi pengiktirafan kepada penunggang P-Hailing selain membolehkan Kementerian Pengangkutan MOT mengetahui data lengkap bagi memudahkan penyaluran bantuan kepada mereka. Pihaknya sentiasa mendengar rintihan komuniti ini dan garis panduan tertentu akan dirangka setelah pindaan akta berkaitan kawal selia P-Hailing ini diwartakan. Ramai 3,000 pengunjung yang terdiri daripada pegawai kerajaan. Potongan sebanyak 50% saman trafik akan diberi kepada pengunjung Maha 2022 pada Sabtu dan Ahad ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihak MAFI akan menyediakan satu reruai khas bagi orang ramai untuk membuat bayaran saman berkenaan. Jelas beliau, inisiatif tersebut merupakan faedah yang diberikan pihaknya kepada pengunjung kerana menyokong Maha 2022. Saya nak memaklumkan pada hari Sabtu Kementerian Dalam Negeri akan memberi peluang kepada semua pengunjung-pengunjung yang mempunyai saman trafik untuk membayar kalau dia datang ke Maha ini. Dalam satu dewan di sini nanti kita akan tetapkan tempatnya supaya mereka boleh datang membayar saman dan kita bagi diskaun 50%. Beliau berkata demikian ketika mengunjungi pempamer di MAIP Serdang. Cadangan meminda Akta Pendidikan 1996 bagi mewajibkan persekolahan sehingga tingkatan 5 perlu diteliti lebih mendalam. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin, banyak perbincangan dibuat mengenainya, namun untuk meminda akta tidak boleh dibuat dengan sewenangnya. Apabila kita bercakap tentang akta pendidikan ini, dia tak boleh buat sewenang-wenangnya. Kerana bila ada akta, kita perlu ingat bahawa apa-apa yang menyalahi akta akan diambil tindakan. Jadi kita kena teliti satu persatu apabila kita bercakap tentang akta pendidikan. Sebab itu apabila kita dengar perbincangan di luar sana, yes, kita memang sentiasa melihat apakah penambahbaikan yang boleh dibuat. Namun pada masa yang sama, kita melihat daripada pelbagai sudut. Ia bukan sahaja boleh lihat secara umum, tapi kita perlu lihat secara mendalam berkaitan dengan akta pendidikan dalam mengambil kira pelbagai aspek termasuk nanti aspek penguasaannya. Jadi saya tak nak menyentuh. Beliau ditemui pada program Wacana Dr. Razi Jidin, Eksplorasi Dunia Pertanian di MAIP Serdang. Terdahulu, beberapa pakar pendidikan dan undang-undang menggesa kerajaan untuk meminda Seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 bagi mengurangkan kadar keciciran pelajar. Agensi kerajaan yang mempunyai premis sewaan kepada peniaga kecil dan penjaja diarah menurunkan kadar sewaan 10 sehingga 20% mulai bulan hadapan. Pengurusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata penurunan dibuat sebagai dorongan agar peniaga terbabit turut mengambil tindakan yang sama dengan menurunkan harga jualan mereka. Keputusan itu juga hasil penelitian menerusi tindakan diambil kementerian lain dalam menangani isu kos sara hidup ketika ini yang ternyata berkesan dan membawa kepada penurunan harga barangan. Maka kita ingin melanjutkan, memperluaskan dasar kecaknaan kepada rakyat dan peniaga kecil di mana premis termasuk di bawah bandaraya, di bawah MARA dan agensi-agensi kerajaan, di bawah kementerian-kementerian hendaklah menurunkan sewa pada kadar minima 10 ke 20%. Bagi yang turun lebih pada itu adalah digalakkan. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah Persekutuan telah memaklumkan kepada kita di mana Kementerian Wilayah Persekutuan menawarkan 50% kadar sewaan. Tan Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Serdang. Berhubung bekalan ayam, Tan Sri Anwar berkata Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV dan Jabatan Perangkaan DOSEM dipertanggungjawabkan untuk mengumpulkan data. Ia bagi memastikan pengurusan data yang komprehensif dan kawalan keselamatan makanan diuruskan secara teratur.
Jabatan Veterinary di Kendaki mempunyai satu dasar jumlah ayam bekalan yang up to date. Bukan sahaja menentukan jumlah berdasar kepada data yang dikutip, tetapi membuat dasar berapa banyak ayam bekalan yang harus ada pada sesuatu masa. Diputuskan supaya DOSM ataupun Jabatan Perangkaan Negara diberikan authority bagi membolehkan mereka compute berapakah sebenarnya kos pengeluaran di peringkat ladang bagi industri ayam. Seperti mana DOSM melakukan kos bagi barangan produk bahan binaan yang boleh digunakan sebagai benchmark untuk menentukan fair pricing di peringkat retail dan juga di peringkat jualan biasa. JPV diberi masa seminggu untuk mencadangkan satu corak pengurusan data pengeluaran ayam dan import ayam. Manakala DOSM perlu menyediakan indeks kos pengeluaran ayam secara bulanan. Kita ingin mengingatkan kepada semua pengusaha supaya tidak mengamalkan sebarang tindakan yang melibatkan pakatan untuk menetapkan harga dan melanggar peraturan-peraturan persaingan bebas, kerana perbuatan itu boleh menjejaskan dan juga boleh menyebabkan harga hanya dikawal oleh satu kelompok peniaga-peniaga yang menguasai pasaran, dan itu adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang negara kita. Tiada paksaan bagi pengambilan dos penggalak, namun pihak Kementerian Kesihatan KKM akan terus mengesyorkan dan menggalakkan pengambilan terutama bagi mereka yang berisiko. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata, ini kerana majoriti masyarakat sudah mengetahui tentang virus COVID-19 dan sedar akan kebaikan menerima vaksin. Kita akan terus mengesyorkan dan menggalakkan supaya mereka yang usia 50 tahun ke atas, terutama mereka yang ada masalah kesihatan, supaya mereka dapat dos penggalak mereka. So buat masa ni masih lagi dalam peringkat penggalakan lah, penggalakan. Dan memang tak akan ada paksaan lah. Sebab saya rasa ramai pun dah tahu tentang COVID, tentang baiknya untuk mereka menerima vaksin. Ketika ditanya mengenai rancangan pihak kementerian dalam strategi imuniti tahunan, Khairi memberitahu pihaknya masih dalam peringkat perbincangan dan rujukan pakar. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran Beauty Bring Education of Understanding to You di Ibu Negara. Sementara itu, bagi mereka yang tidak berdaftar dan tiada kelayakan untuk menawarkan perkhidmatan kesihatan pergigian, tindakan tegas akan diambil. Khairi Jamaluddin berkata pihaknya akan terus meningkatkan penguatkuasaan bagi memastikan tiada kes penipuan doktor gigi palsu menawarkan perkhidmatan. Untuk doktor pergigian yang tiada kelayakan tanpa pendaftaran dan sebagainya, kita akan terus ambil tindakan. Dia memang tidak ada kompromi dalam hal ini. Apa saja perkhidmatan kesihatan pergigian mesti diberi oleh doktor yang telah pun berdaftar, yang layak. Penjualan aiskrim vanila jenama Häagen-Dazs ditarik balik dari pasaran sejak bulan lepas setelah dikesan mengandungi bahan karsinogenik ethylene oxide ETO melebihi tahap dibenarkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sejak isu itu dilaporkan dan notifikasi diterima bulan lepas, pihak syarikat yang mengimport aiskrim kenaan telah menarik balik produk terlibat di pasaran secara sukarela. Pemantauan berterusan kini dilaksanakan KKM bagi memastikan produk berkenaan tidak dipasarkan di Malaysia. Bahan ETO adalah sebatian gas kimia bersifat karsinogenik dan sering digunakan bagi menjalankan fumigasi atau pewasapan untuk membunuh makhluk perosak seperti serangga. Selain itu, ia juga digunakan sebagai bahan aktif dalam bahan pencuci tetapi tidak dibenarkan penggunaannya pada permukaan yang bersentuhan makanan.
KKM sentiasa peka dan prihatin terhadap perkara yang boleh mengancam kesihatan pengguna dan mereka yang ragu-ragu mengenai penjualan produk terlibat boleh menghubungi pejabat kesihatan daerah terdekat. SME Bank buka peluang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan menembusi pasaran global menerusi program jaringan SME Bank Access 2022. Ketua Pegawai Strategi Korporat Kumpulan SME Bank, Dato' Dr. Muhammad Hadi Ibrahim berkata, program itu juga melibatkan penyertaan usahawan luar negara di bawah teras kerjasama melangkaui sempadan. SME Bank Access 2022 diperkemas dengan 4 teras tambahan meliputi akses kepada pembiayaan dan program pembangunan usahawan. This year we expand it into the cross-border. Cross-border here, we managed to get Thailand, the collaboration between SME Bank Malaysia and SME Bank Thailand. The second, Japan. This is another big market for us. Program SME Bank Access 2022 turut memberi ruang kepada usahawan menyertai program Umbrella SME Bank serta program pembangunan vendor Bumi Putra diterajui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tahun ini, SME Bank peruntuk RM20 juta kepada usahawan yang berminat membuka perniagaan di bawah syarikat induk terpilih. Industri Pelombongan Unsur Nadir Bumi Bukan Radioaktif NRE yang bakal dibangunkan di Malaysia akan ditransformasikan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA, Datuk Rosli Issa, transformasi itu bakal memberi tumpuan terhadap pengeksportan produk separa siap di peringkat pertengahan atau produk akhir berasaskan mineral di hiliran. Usaha ini adalah penting dalam memastikan pembangunan industri NRE di Malaysia tidak terhenti di peringkat huluan sahaja. Sebaliknya diperluaskan lagi sehingga menghasilkan satu ekosistem industri ini yang lengkap dan mampu memberi sumbangan signifikan kepada ekonomi negara. Hal ini adalah selaras dengan permintaan dasar mineral negara 2 yang menekankan kepada pembangunan sumber mineral secara efisien dan bertanggungjawab di samping mengusahakan hasil sumber secara optimal. Beliau berucap membacakan teks ucapan Menteri KETSA Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dalam majlis perasmian Simpomim NRE kali ke-10 di Putrajaya. Jelas lagi industri NRE di Malaysia perlu diberi nafas baharu dengan penghasilan produk yang bernilai tinggi seiring perkembangan pesat teknologi. Pasukan War Room Kebersihan akan diperluas ke daerah-daerah lain di seluruh negeri Pahang. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang, Dato' Abdul Rahim Muda berkata, setakat ini pasukan yang terdiri daripada pihak penguasa tempatan PBT, agensi-agensi dan syarikat konsesi pembersihan terbabit hanya diwujudkan di daerah Kuantan. Menurut beliau, pasukan itu ditubuhkan pada tahun 2019 dalam usaha menyelaras sebarang isu dan perkara berkaitan pembersihan agar dapat diurus secara lebih sistematik dan berkesan. Dalam fora roket, dulu saya rasa pagi-pagi datang sekolah kena kutip sampah, betul tak? Kutip daun, lepas tu cuci tandas. Sekarang ni ada orang dah cuci. Jadi dengan adanya agensi ini diselaraskan. Cuma sekarang kita buat di Kuantan tak? Di Kuantan saja. InsyaAllah kita akan minta pihak SBUKOP supaya mengembangkan di daerah-daerah yang lain. Sebab kita nampak dengan adanya jawatan kuasa Task Force Team ni, banyak isu-isu yang bertindan, yang kawasan yang kelabu ni antara agensi-agensi ini dapat diselesaikan dengan pantas. Contohnya bila dapatnya aduan pokok tumbang, kita masuk dalam war room ni, mana kita tak perlu tunggu siapa lah. Pasukan berkenaan terdiri daripada Majlis Bandaraya Kuantan, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SW Corp, Alam Flora, Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Roadcare dan YP Maintenance.
taktik menyeludup 1,450 kg ketum dengan cara menukar pemandu dari satu lokasi ke lokasi gagal apabila berjaya ditahan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan. Pengarah JKDM Kelantan Muhammad Nasir Rahman berkata, dalam serbuan pukul 4 pagi Selasa lalu, pihaknya turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 22 tahun dipercayai pemandu lori tersebut. Katanya pemeriksaan dalam lori menambur pendaftaran tempatan itu menemukan 145 bungkusan plastik hitam yang mengandungi daun ketum dengan anggaran nilai RM14,500. Suspek ni memang pemandu memang pemandu dia upah lah. Kalau ikut modus operandi yang biasa, dia akan bertukar-tukar lah pada satu lokasi, dia akan bertukar-tukar lah supaya untuk nak mengaburi lah siapa sebenarnya yang terlibat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Penguatkuasaan Rantau Panjang Pasir Mas Kelantan. Suspek tersebut ditahan reman selama 4 hari sehingga esok. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Masih tidak serik meskipun pernah dikenakan tindakan sebelum ini, 4 premis sekitar Manjung tetap aktif menjalankan kegiatan perjudian. Menerusi Ops Dadu, kesemua premis telah dilakukan pemotongan bekalan elektrik oleh polis dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Nur Omar Sapi berkata, tindakan diambil di bawah Seksyen 21A/1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Dia punya modus operandi ni lebih kepada dia berselindung lah. Berselindung macam kedai runcit ni misalnya. Dia menjual barang-barang keperluan asas, beras dan sebagainya. Tetapi di samping itu dia menjual loteri awam haram ini. Jadi itu tujuannya untuk mengaburi pihak penguatkuasa, pihak polis khususnya. Bagi tempoh Januari 2022 sehingga kini, sebanyak 228 kertas siasatan telah dibuka dan daripada jumlah tersebut, 140 kes telah didakwa. Seorang mekanik maut manakala 2 lagi penumpang cedera parah terlibat dalam kemalangan di kilometer 301.9 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 berdekatan Terjambat Seri Bandi, Kemaman awal pagi tadi. Kemalangan membabitkan 2 kenderaan menyebabkan seorang pemandu Sahrul Zaman Abdul Wahab, 48 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. 2 lagi penumpang Muhammad Afiq Muhammad Nur, 23 tahun, kritikal manakala seorang lagi Kamarul Zaman Abu Bakar, 52 tahun, cedera di bahagian badan akibat tercampak dari kereta. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, kemalangan berlaku apabila sebuah kereta dari arah Johor Bahru terbabas, melanggar penghadang sebelah jalan kanan dan berpusing terbalik melintang jalan lalu berhenti di lorong sebelah kiri. Selepas itu, sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Triton dari arah sama di lorong kiri tidak sempat mengelak dan hilang kawalan sebelum merempuh sisi kiri kereta itu. Kesemua mangsa yang cedera kemudian dibawa dan dirawat di unit kecemasan Hospital Kemaman, manakala mangsa yang maut dibawa ke unit Forensik Hospital Kemaman untuk dibedah siasat. Bersempena sambutan Bulan Kebangsaan, Tenaga Nasional Berhad TNB menyumbangkan sebanyak 600 jalur gemilang kepada penduduk flat projek Perumahan Rakyat PPR Pantai Ria Kuala Lumpur. Sumbangan itu disampaikan pada program kempen Kibar Jalur Gemilang yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Program dianjurkan Jabatan Hal Ehwal Korporat TNB Global Business Solutions TGBS dengan kerjasama Kelab Kilat Kuala Lumpur bagi memupuk semangat patriotisme dalam kalangan penduduk. Sesi penyampaian jalur gemilang itu disempurnakan Ketua Hal Ehwal Korporat Wan Hairul Razli Ahmad Kusyari kepada Wakil Persatuan Penduduk Pantai Ria. Hadir sama Yang di-Pertua Kelab Kilat Kuala Lumpur Muhammad Anas Ibrahim.
Bermula esok hingga 21 Ogos, Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP 2022 akan kembali diadakan selepas 2 tahun menyepi. Lebih 6,000 atlet daripada 70 kontingen membabitkan IPT awam, swasta, politeknik dan kolej komuniti akan berkampung di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim, Perak. Sejumlah 210 pingat emas bakal jadi rebutan dalam 21 acara yang dipertandingkan. 37 daripadanya menerusi acara olahraga, renang 33, taekwondo 19, silat 16, karate 15 serta memanah 14 pingat emas. Universiti Putra Malaysia UPM merupakan juara keseluruhan dengan kali terakhir ia dianjurkan pada 2018. Menariknya, pada penganjuran kali ini, pemecah rekod kebangsaan akan menerima habuan bernilai RM20,000. Insentif kecemerlangan SUKIP yang baru itu iaitu olahragawan dan olahragawati pula masing-masing bakal menerima wang tunai RM3,000. Sepanjang penganjuran SUKIP 2022 ini, seramai 700 sukarelawan terdiri daripada mahasiswa IPTA dan IPTS akan terlibat membantu perjalanan tamasya. Sementara itu, Universiti Teknologi Mara UiTM meletakkan sasaran 22 pingat emas pada SUKIP 2022 yang akan bermula esok di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim, Perak. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar HEP Universiti Teknologi Mara, Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi, sasaran itu realistik kerana UiTM tidak menghantar keseluruhan atletnya yang terpaksa menduduki peperiksaan. Kita target top 3 lah, top 3. Jadi top 3 itu maknanya realistik. Kalau saya sebut tadi lah 22 emas adalah nombor yang realistik kita sasarkan. Benda itu kita tak top 3 kita sasarkan kerana kita faham kekangan yang kita hadapi. Yang pertama tadi kekangan acara yang dipertandingkan. Yang kedua, pelajar-pelajar kita tak dapat sertai kerana masalah bertembung tarikh bersama dengan tarikh acara sukan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bendera kontingen UiTM di Kompleks Sukan UiTM Shah Alam. Malaysia bakal berentap dengan 8 lagi negara Asia dalam kejuaraan Baseball 5 Asia yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Rabu depan. Presiden Persatuan Softball Malaysia PSM William Mah Chun Hao berkata penganjuran sulung itu akan menjadi medan kelayakan skuad negara ke kejuaraan dunia di Mexico November depan. Antara negara yang akan beraksi pada kejohanan itu adalah Jepun, Korea Selatan, Hong Kong, Pakistan dan Thailand. I have a very high confidence on them. If they can perform, Malaysia I think can go into the top 3 lah. This is what we are hoping lah. Yeah, we all have equal chance. Although we are competing with some of the best players, big name Korea and Japan. Beliau ditemui pada sidang media kejohanan tersebut. Turut hadir Presiden Softball Asia Datuk Loh Beng Chu. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.